Zahri, tadi before kita take a break kejap. Minta maaf pada penonton Kita ni sebenarnya bukannya orang yang lama kan dalam industri depan kamera dengan mic ni semua kan, tak biasa. So kita tengah berjinak-jinak insya-Allah. Mudah-mudahan dengan doa kalian semua kita dapat improve insya-Allah. Okay, tadi sebelum kita take a break, saya ada cakap Ya, saya ada cerita kamu cerita. kita nak tahu. Boleh sambung kan cerita? Boleh. So, security guard tu cakap, korang dua orang beranilah. Tak pernah orang masuk ni semua kan. So, kita pergi ke Poker Bridge. Poker Bridge kita set up, kamera semua, bla 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 bla. And then, bila nak start je, dan you dengar bunyi macam jalan air. Tahu tak bunyi? Kan? Dan saya cakap, saya tengok si DP tu cakap, biawak. Saya cakap gitu. Siap mana dia biawak cakap gitu? Ini bawah sungai. Tak ya tak apalah, biawak lah, tak biawak punya. Mana kan swing gitu kan, tak think positif. Dia jalan tepi tau. Lepas tu kita berbual static, dah continue story, dia jalan bawah pula, bawah bridge. So kita still buat bodoh. And then after that I dengar macam bising gitu lah. Tapi sebab bawah air menderas, so dengan air punya tu so macam ni air bawah ni macam gitu. Sound effect nampak. So itu mesti air lah. Lepas tu cakap bukan, ni orang kampung lah. Tak apalah, biar dia jalan atas. Biar dia jalan bawah. Sebab tak boleh jalan atas, kita kat sini tengah duduk jembatan kan. Okay, fine. So kita dapat buat tu semua. Dah habis je kita balik ke security di tempat. Dia duduk ada chalet lah kat situ kan. So dia, abang tu memang hati hati keringnya lah. Dia seorang kat situ. Dia ceritakan apa, dia security guard kat situ. Nanti kadang kakak ni ada kat depan building tengah duduk. Okay, sambil kita bercerita gini-gini, kita duduk macam belakang toilet tau. Okay, happening sebab tak boleh balik tak ada ferry. So tengah berbual pukul 6 pagi. Terus tengah berbual dengar orang humming. First time dengar orang humming. So cakap Kai, humming sikit Kai. Contoh Tak jadi tak jadi. Dia dengar, dia macam belagu tau. Terus takut macam surprise. Dia macam wow. Happy. Wow. Okay, tu kan tak fikir apa-apa. Lepas tu dengar dia hilang. Okay, fine. Itu dia. Bunyi lagi. Dia bunyi baru keluarkan handphone, record. Hopefully macam boleh masuk ke apa. Sebab dia jauh tau, dia bunyi pelan je. Okay, after that terus balik rumah dengar tak dengar lah. Baru terfikir apa tau, kalau jauh tu main dekat, mungkin dekat mana-mana ke. Macam tu. Tapi tak rasa takut lah, sebab ada orang berani kat sebelah kan. Macam mana tu? Saya punya orang konsep macam gitu tau. Kalau seorang penakut, kalau 2-3 orang pergi, okay, I'm okay. Gitu. Unless kalau pergi tu pun penakut dah. Kalau begitu penakut, saya tak ajak dia pun. Sidekick kan, dia main sidekick. Kena ada sidekick, mesti ada orang yang berani lah. So support each other lah. So cakap pasal dengar, lepas tu besoknya 2 hari lah, kita dapat berita 2 hari kan, paper keluar kan. Ada orang meninggal lemas tempat mana yang kita rekod kat situ. Baju-baju dia tempat exactly tempat bridge tu lah, jembatan tu. So baju dia semua tersidar kat situ, tapi dia mati. Gitu. Padahal kita tunggu ferry, kita nampak tau orang semua keluar kan, the first boat kan. Orang ada memancing, ada cyclist. Bodoh tak nampak tak? Tak. Saya bodoh pak. Saya kampung. Tapi aku pernah experience kat situ juga. Datang aku suka pancing actually. So aku bawa boat aku. Cik nak bilang orang aku ada boat Aku pergi sana, taklah boat kecil je. So aku pancing. Selalunya ikan tak banyak tau. Tapi that night tu macam lain macam lah. Bila letak je pancing, dapat. Orang cakap kalau ikan merah kalau dapat all the way tu, aku dapat 100 plus of ikan merah non-stop. Dan lain macam. There's a myth lah Dan member aku cakap jalan lah, tak sedap lah, kita jalan lah. Tapi kau tak dengar apa-apa lah. Itu je lah, kira kau. Aku dulu kecil pernah dengar orang gilai kuat gila punya, macam Ecoish, macam ada dekat situ lah, Ubin situ. Poker, tempat apa? Poker Beach tu lah. Poker Beach. So I mean a lot of story lah. My friend pun tinggal sana juga. Dia menggila macam mana? Macam gitu lah. No, I'm asking sebab bila kita shoot kat Batam untuk Poker X, isteri saya tak nak dengar lah. Ngilai dia betul-betul high pitch je. Echoish and high pitch. Gitu dia macam orang ketawa. Dia macam kau pakai speaker tapi dia echoish macam There was one part which captured my attention. Bila you kata you pernah disihir. There was one part, kalau korang catch there was first part.
Ya. Ya. Yang bila you kata you tengah disihir tu, you boleh ceritakan sikit tak? Boleh. Tak ada masalah pun. Ceritalah. Okay, sebelum ke saya tu nak cakap pasal mengilai tu. Kenapa saya tanya pasal mengilai tu? Sebab baru kita buat kat Batam, dia ketawa lain. Macam mana? Dia giggling. Giggling. Oh. Ya. Ya, So, exactly. Si guest tu cakap, dengar tak bang, dengar tak? Positif tak dengar apa kan? Tu dengar. Tengok macam cengkrik ke apa ke kan? Itu ke? Macam itu. Tu dia. Okey lah. Tapi you dengar macam cengkrik lah. Tak ada macam, me I tak pernah dengar. So to me I take it macam kampung kan kat Batam tu, bunyi macam-macam So you tak ada comparison lah. Like I said earlier, positif. Dia sampaikan dia pun cakap tahu, dia ni saya suka pergi dengan dia keluar malam sebab selalu positif. Gitu-gitu pun cakap angin lah gitu. Tapi ni memang suara kalau kau tengok paranormal buat live kan. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok lah. Macam Malaysia buat kan. Ada that macam gitu lah. Sikit-sikit Dia giggling. Boleh dengar. Okay, balik pada Sihir. Sihir ni berlaku bila kita tu yang buat Anak Metro second season. Okay. First day of shoot, second scene. Baru rasa lain. Perjalanan ke Changi Prison. So, Changi Prison. Lepas tu terus, makeup artist macam cakap, mungkin tak makan ke apa. Because saya punya orang tak suka makan. Skip kan. Lepas tu, okay, dia kasih buah, kasih apa. Saya tak boleh. Macam tak sesak nafas, tak boleh. Lepas tu, diorang hantar pergi klinik. Bila pergi klinik, dia tenang. Okay, fine. So, kita baru start kan. Kalau berlakon dalam 3 bulan lebih kan. So throughout the first day sampailah habis Anak Metro second season tu, kalau you all tengok lah kan, itu semua saya tengah sakit. Tengah sakit. Waktu tengah berlakon tu? Tengah sakit lah. Kadang-kadang bila dinner pun macam nak mabuk nak jatuh tu. Sampaikan pelakon veteran, Cik Pembacik. Terus tiba-tiba dia bersuara, dia cakap, "Sujari, kita ni artis, kalau berbual dengan orang jangan tengok orang yang tak kenal, jangan bertentang mata. Tengok lain-lain." Kenapa? Tak tahu, mungkin dia kan dari mata turun ke hati lah. Takut senang jatuh cinta. So cakap mungkin orang lama punya cara, mungkin Atra ke apa, dia cakap but what the send terus kena, mungkin cakap tu. Time tu mak pun cakap, saya buat bodoh lah, masa tu kiri kata kanan lah kan. Lepas tu ada orang tegur, pelakon lain buat tegur, "Kau rasa kau ni sakit lah, kau nak jumpa tak gini buat?" No, tak. Si penat ke apa gitu kan. Sampai satu part tu betul-betul sakit, betul, macam orang gila, macam apa setengah aku ni gitu kan. Baru telefon kawan tu, ambil aku, hantar aku pergi scan. So pergi lah. Bila pergi sampai sana, terus settle everything. Terus daripada budak jahat kena jadi kiai kan. Nak baiknya pasal kan. Terus barulah okay, memang yang katanya yang okay, orang yang perubat yang baik, dia tak akan bagi tahu siapa yang buat. Tapi ini dia cuma bagi hint aja. So you be careful. Macam itu kan. So orang yang buat ni pun dalam industri juga. So dia nak saya duduk kat rumah, jadi nama dia naik gitu. Kan mata merah lah Tapi in those kind of industry is normal very normal. Sebab for me tak fikir pasal benda tu pun. Bila terkena gini baru cakap, Singapura pun masih ada ke? Masih buat ke? So sampai sekarang This is what I'm thinking right now. Macam Singapura tau. Ada masih sekarang. Sekarang yang moden ni orang kerja kat office pun boleh buat sebab jealous. Dia nak kau punya whatever lah, pangkat apalah. Yeah. We don't know. Hantar-hantar barang macam ni. Sini barang baik kan. Macam tak tahu kita tak nak judge lah, tapi a bit macam tak masuk akal lah. Kenapa nak kena sampai buat macam ini? Macam tak kasihan ke? Manusia hasad, dengki, khianat. Tak semua baik macam kau. Tidak, jin tak ada tugas. Kan? Tapi macam for me, curiosity dia it hits to a level yang macam again for me dia tak masuk akal, because you can go a lot of ways tau. Kan? Why main this kind of dirty things Habis bila dirty things macam ni, macam kalau kita fikirkan pasal macam akhirat, tak takut ke? Diorang kau ada nafsu tak fikir pasal akhirat pun. Sama juga orang kau ada nafsu buat Ya at that moment lah. It's at that moment lah. Mana ingat kepala ni semua. Tapi benda ni memanjang tau. Macam you akan nampak the consequences of apa orang tu rasa, atau macam apa orang tu jadi tau. Takkan you akan, I don't know I thought this benda-benda ni semua happen kat drama je.
Drama pun Drama ambil because of life Real. punya tu. That's why dia jadikan drama. which is selalunya dekat Malaysia lah. So tu pasal yang bila dekat Singapore ni bila kena macam you Boleh you have never seen Singapore drama buat macam ni apa. Tak boleh pun, takkan keluar pun. Kali bila betul-betul bila you cakap macam in this kind of industry it's actually happening and you see until now macam it's mind blowing lah for me. So for me bila kena nak berbual sekejap Tengok nafas. Tu dah jangan jemput Mi akan berbual nanti banyak. Alhamdulillah. Okay. Tak apa. So I take it bila kena buat ni is satu teguran for me. Mungkin kita lupa dalam Tuhan dah kasi rezeki, kita lupa nak buat tu buat ni kan. So kena benda gini then you ingat dia balik. So okay lah. Oh, you positif. Nak. Ni pun positif Of course lah. Bukan positif je. Bertawadu. Bertawadu orangnya. Bertawadu. InsyaAllah. Kiai Zari. Atas dia tawaduk. Oh, Dah cakap lah. tawan heavy. Syah. Okay, jangan aibkan saya. Nak cakap apa? Okay, soalan seterusnya. Macam press conference Minta maaf the proses untuk you baik ni makan masa. tak kira tak tahu. Mungkin tak tahu. Seriously tak ini. Jadi amalan tu I believe you masih percaya yang amalan yang awak bawa untuk jadikan awak I think baik ni you masih continue masih amalkan. Ya, dia macam tau. zikir. Bila interestingnya bila you berubat, you dia kasih macam satu chunk tau. Pam, kau kena zikir ni. Oi, heavy kan. Jahil, heavy. Nak banyak pasal buat. Lepas tu bila kita dah slowly baik, dia akan kurangkan. Okay, baca ni pula, baca ni pula. So sampai sekarang saya amalkan is just ayat kursi je lah. Yang macam you cakap yang bila tengah recording tu bila you rasa and then you just ke belakang minum air tu. Oh, you baca macam just you amalkan apa yang you tahu lah. So kalau siapa nak perukiah boleh telefon. Sahamkan saya. Saya berusaha. Perukiah kan boleh kan? Okay, kan salah orang lah jemput. Okay, silakan. Tak ada lah untuk for myself lah. Kalau untuk pasakit saya biasanya kalau orang yang mereka yang sedang sakit biasanya saya suruh mereka amalkan dengan 2 zikir saja. Yang pertama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bawa sebanyak yang mungkin. Pasal saya tak suka bagi angka berapa yang dia harus bawa. Nanti orang tak ikhlas. So saya cakap orang bawa sebanyak mungkin hari ini. So lat dengan selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bawa selawat, bawa zikir ni lat lah. Seberapa banyak yang awak boleh buat. Kerana ada fadilat dia dalam zikir-zikir tersebut tu. Petah lagi kalau kita selalu berselawat pada Nabi kan. InsyaAllah kalau kita selalu berselawat, kita jaga diri kita, InsyaAllah sihir ke ataupun gangguan-gangguan ni dijauhkan daripada diri kita ni, InsyaAllah. Walaupun kita bawa, tapi kalau kita terkena gangguan ataupun sihir ni, bukan bermakna kita ni kurang amal ibadah kita, bukan. Tetapi Allah nak uji. Allah nak uji hamba-Nya supaya kita tingkatkan lagi kita punya ibadah ataupun sebenarnya bila Allah uji kita ni, Allah sayang pada kita. Allah sayang pada hamba-Nya, rindu rintihan doa kita ni. Sebab kalau Allah uji tu dia nak naikkan martabat seseorang tu. So kita jangan pandang rendah pada pesakit ataupun mereka yang terkena macam kerasukan ni semua, jangan pandang rendah. Kita minta orang tu untuk doakan kita lagi ada. Faham Faham. This part ya. So pasal la ilaha anta tu kan, kalau saya selalu subuh buat 100. InsyaAllah. Dah betul lah. Bagi kita beritahu. Alhamdulillah. Share. Amalkan buat 100 insyaAllah. Ustaz itu cakap nanti dijaga sampai ke petang gitu kan. So bila maghrib you buat lagi 100. Betul gitu. So dan bila maghrib pula nanti saya buat macam selawat 1000 gitu. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya nampak lain macam. Muka dia berseri-seri Betul. Saya duduk kat sebelah ni rasa macam lampu 2. apa dulu. Seri lampu minyak. Okey. Dia semua amalkan lah kalau senang kan. Betul, yes. Tapi betul lah. Nampak macam number 1000 tapi pada sekejap. Normally kalau untuk mereka yang rasa berat, kalau saya bawa amalan ni, for example kita buat 1000 kan. Pagi kerja saya bawa 350, balik kerja 350. Yang tengah-tengah tu saya selitkan. Nanti boleh sampai 1000. Tak. InsyaAllah tak berat lah. InsyaAllah tak berat. Kalau you hari-hari buat, it will be
senang lah. A habit lah. Bukan habit. Kalau you tak zikir. I have one more question actually. Mengenai susuk. Saya ada orang bilang saya, especially kalau macam mereka yang dalam dunia hiburan ni, daripada dulu sampai sekarang ni, ada yang mengamalkan susuk-susuk di bahagian-bahagian tertentu. For example, kalau penyanyi pakai kat bibir, betul? Bibir. Kat bawah dagu ataupun dekat dekat dia punya apa ni nama dah? Kalis mata ni. Kening. Kat kening dia, untuk attract. So I'm not sure kalau ada ke dalam orang dalam industri hiburan yang you kenal ni? Mana lagi orang nak beritahu tak? I tak tahu I don't know. Taklah tu. Tak ada. Saya pakai susuk tak? Takkan nak cakap gitu kan? Tak adalah. I mean kalau sometimes it's an open secret. Kadang saya jahat tau. Jahat kerja apa lah, macam naughty. Tahu? Jom kita makan sate. Okay. Pantang dia lah kan. Jom makan sate. Ya Allah, tentu zaman-zaman yang itulah kan. Jahil. Tengok cara dia makan macam mana. Sebab dia macam begini-gini lah gitu. Siapa makan macam gitu-gitu Dia naughty. So, orang percayalah kan kalau macam makan susuk ni, kalau orang yang ada susuk, dia tak boleh makan straight from dia punya lidi, tak salah saya. Dia kena keluarkan dan baru makan macam itu. So is the lidi yang tak boleh? Pantang dia lah, saya tak tahu. Ada orang bercakap saya pakai susuk sebab tak dapat tua. Saya cakap saya ni jalan bawa jemuran banyak kali, sebab susuk terkeluar muka bopeng. Kan? Betul tak? Jarum terkeluar banyak muka bopeng. Okay. Bilang lah secret dia tadi. Sikit apa? Tadi berzikir 1000 semua. Alhamdulillah. Dia memang bodoh dia kan. So jaga hati lah, insyaAllah. Betul, jaga hati. Nak nampakkan macam gini lah abang jari kan. Jaga hati maksudnya, jaga hati kira maksudnya is jaga hati orang lah. Jaga hati. Jaga hati kita. Jangan dengki dengan Penyakit hati. Jaga penyakit hati. Okay. Okay. Kalau orang yang maju jual rumah, you chill je. Ya, betul. Tiba-tiba nasihat orang. Okay. Tahu lah. From experience lah. From experience je. Sebab bukan meant for you. Yes, bukan rezeki, betul. Rezeki dah tertuliskan semua. Yes. So Betul. it's like that lah. Tadi saya touch pasal susuk kan. Pasal baru-baru ni saya ada merawat orang yang memakai susuk lah. Saya bukan datang nak merawatkan susuk, pasal saya terima panggilan untuk membantu seseorang ni untuk keluarkan susuknya. It's not an easy process. Makan masa. Dia ada 18 susuk dalam badan dia. 18, tapi yang dapat keluarkan satu saja. Yang dapat Apa tujuan dia pakai? Dia beritahu? Tak, dia tak bilang tahu. Pasal dia bukan dia yang pasang. I mean dia pasang, tapi tak bukan semua yang dia pasang. Kalau orang pasang susuk mesti ada tujuan dia kan? Salah seorang ahli keluarga dia yang pasangkan dia. Yang masukkan dia secara paksa lah. I mean kalau ayah dah suruh pakai, mesti macam mana kan? Bukan dia seorang satu keluarga ada. Satu keluarga. Tapi kenapa dia yang panggil you? Means bertaubat. since Bertaubat, berhijrah. Bila member dah berhijrah, dia rasa macam that's it lah. Dulu dalam dunia yang dalam dunia kejahilan yang dulu tu, dia dah buang. Dia nak berhijrah ke dekat dengan diri dengan Allah SWT. Pernah lepas susuk? Tak pernah. Dia macam mana? Dia jarum ke apa? Ke paku ke? Dia ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis susuk. Jadi pernah nampak? Kat internet lah. Macam jalan peniti lalu. Tu dia depan. Sini. Wah, ada simpan lah. Sebab tu nampak muda je. Bukan saya bukan saya pakai. Aku nak pegang je sudah. Bukan saya. Tengok-tengok sini dekat.